sendak, ketat. Saya berlarak daripada Masjid Negara, berjalan jauh bersama dengan saya Tun Buah Haji Presiden Anwar Ibrahim, Wan Azizah, Tan Sri Kadir Syekh Fadil, dan beberapa orang lagi lah, mimpin-mimpin masuk orang luar negara berjalan. Sampai Tun Buah Haji tanya 2-3 kali, jauh lagi ke? Dia tanya. Saya kata dah dekat dah. Bila dah sampai dah berjalan. Bila nak sampai? Bila sampai jalan apa ni Maybank tu tuan-tuan hadir, kami tak boleh pergi lah antara mereka ketat. Saya kena duduk atas riba. Yang untung orang tua-tua ni amoy duduk atas riba. Allah Allah. Amoy dengan sebab pendek duduk atas riba, dia lengah, dia buat tak lengah, dia tak. Saya duduk tunggu juga kau rezeki datang, seorang tak datang. Sebab unit amal tu jaga saya. Saya nak masukkan sini ramai. Hadirin sekalian, bayangkan himpunan 28 hari bulan April itu. Bayangkan kalau Najib Tun Razak izinkan Tentera Merdeka. Oleh kerana orang Islam boleh sembahyang jamaah, daripada jauh dia boleh masuk awal, pukul 11, pukul 12, pukul 2 NGO mula berucap. Mula-mula kita kata Ambega, kemudian Datuk Samad Said, pengurusi bersama. Kemudian pergi Maria Chin Abdullah, kemudian pergi Bar Council, kemudian pergi, lepas tu pergi Ustaz Adi, Anwar Ibrahim, kemudian pergi Lingki Siang, lepas tu saya tumpang semangkuk. Tengah-tengah kita berucap ketika petang, Najib Tun Razak lalu dengan jeep terbuka lambai tangan kepada rakyat jelata. Pukul 4 bersurai, jalan 300,000 lebih. Bayangkan seorang berbelanja RM50, bermakna 15 juta wang akan bertabur di Kuala Lumpur pada hari itu. Betul ke tak? Malamnya warta berita, tajuk berita, transformasi Najib menjadi kenyataan. Kita pun tunggu berita. Datuk Seri Najib Tun Razak menjanjikan, mahkotakan apa yang dijanjikan. Beliau di zaman pemerintahannya berjanji untuk buat transformasi. Walaupun pihak pembangkang dan NGO yang berkumpul, Najib mengizinkan segala bentuk permintaan mereka akan dikaji oleh pihak kerajaan. Mana yang dipikirkan sesuai akan dilaksanakan oleh kerajaan. Inilah Perdana Menteri kita, Najib Tun Razak. Esok New York puji, England puji, Jepun puji. Kita menung ya Allah, Najib dapat nama. Tapi bila tembak gas Bukit Tiga, rosak. Betul ke tak? Bila tembak gas, saya bertemu dengan pihak Bukit Aman menjelang bersih doa dulu. Termasuk timbalan Ketua Polis Negara ada, pegawai-pegawai polis pangkat tinggi. Ni bunga lawang, bunga cingkeh, kirim selang, macam-macam atas bau. Saya tak tahu gelaran-gelaran tu, tapi saya tahu besar lah. Pengarah bahagian jenayah, pengarah bahagian perdagangan, pengarah polis, Ketua Polis Negara dia keluar saat waktu itu. Saya beritahu kepada polis, tuan, kalau orang ramai, tuan lepaskan kes bedih mata, kandang babi pun kami masuk. Betul ke tak? Kalau kes bedih mata dilepaskan, kita masuk kandang babi. Babi dengan kita lari, belum tentu siapa laju. Ada air tebu tepi jalan, kita akan ambil mandi. Tuan-tuan biasa kena tak gas ni? Oh, sekarang ni kuat. Ini yang jadi masalah. Kemudian tadi sekalian, banyaklah berlaku perkara yang buruk, wartawan dipukul oleh polis, semua. Hishamuddin Hussein On, dia kata polis ikut SOP. Ketua Polis Negara kata dah tak ikut, saya memohon maaf kepada wartawan. Di sini Ketua Polis Negara agak sikap gentleman. Lepas tu saya kata lepas pencen esok, mari masuk PAS. Bila ada tunjuk perasaan, kita duduk depan. Bila kena gas, kena air semua, batal pedih kedak. Hadirin sekalian, kita lihat di sini kerana tuntutan ialah nak pilihan raya bersih dan akses kepada media. Setuju tak tuntutan kita itu?
Rakyat hadirin sekalian memilih seperti Dr. Mahathir kata, rakyat akan keluar ke jalan raya. Itu adalah pilihan pemerintah. Kalau pemerintah buat pilihan raya tipu, tanpa suruh, tanpa tekan, rakyat akan keluar ke jalan raya. Betul ke tak? Kalau tipu pilihan raya ni, rakyat akan keluar lebih daripada 1 juta. Kalau 1 juta lebih, mana boleh nak kawal? Kita keluar selama ni, kita bukan suruh lawan dengan polis. Ada komando-komando, bekas komando jumpa saya, "Paman, ini yang kami lawan." Jangan. Kita hanya nak tunjuk perasaan kita nak pilihan bersih. Jangan melawan. Kalau nak lawan, itu cukup dah polis banyak tu. Itu kan semua. Barangkali 20 satu. Tapi bukan kita turun niat untuk melawan. Inilah pasukan keselamatan. Begitu juga kita minta tindakan kerajaan kepada polis yang langgar SOP. Bukan semua polis kita lawan. Polis Sabah perlu tak kita lawan? Polis negeri lain perlu tak? Polis yang tak ikut peraturan, menyuraikan orang ramai, itu dia perlu dia tindakan. Tapi TV cuma mainkan supaya kita rakyat berlawan dengan polis. Kita nak lawan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Betul kan? Tengah daripada lagakan polis dengan ramai itu, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah isytihar diri masuk PAS, menjadi ahli PAS seumur hidup. Datuk Fauzi Syahri minum kopi dengan saya beberapa kali sebelum itu. Kami share idea. Dan dia ni seorang polis yang amat dulu menentang rasuah. Kalau dia tu kaki bodek, dialah ketua polis negara sebelum Musa Hasan. Sebab itu belajar isytihar diri masuk PAS, tengok ada bekas satuan polis kata, kenapa Datuk Fauzi memilih untuk menentang kerajaan? Punya bangang. Dia ingat ada sekalian lawan UMNO, lawan kerajaan. Inilah kesilapan besar. UMNO political party. Kerajaan adalah kerajaan, tapi dah 50 tahun UMNO memerintah. Orang menganggap UMNO itu kerajaan, kerajaan itu UMNO. Ini kesilapan besar. Tanggapan yang ada dalam pemikiran rakyat. Betul tak? Termasuklah bekas-bekas pegawai polis yang menganggap begitu. Datuk Fauzi ni dia orang yang faham. Dia tengok sekarang ni polis pun tak ikut SOP, tak ikut peraturan lagi, maka dia kata perlu kita ambil alih pemerintah ini untuk membetulkan semula keadaan di Malaysia ini. Betul kan? Betul. Polis semua kena sokong kami. Kena buat pembetulan lah, kalau tidak negeri ini jadi hancur. Betul. Hadirin hormati sekalian, kita lihat bersih 3, nama Malaysia cukup buruk di luar negara, terutama bila polis memukul wartawan. Dan polis pula didoktrin, mereka ni benci Ambega. Ambega ni Hindu. Sebab tu mereka kejar anak muda kita, sambil dia sepak, sambil dia tendang, dia kata, kamu nak jadi ala Hindu. Artinya mereka didoktrin mengatakan bahawa Ambega ni orang Hindu nak merosakkan Malaysia. Betul ke tak? Padahal dia ketua bersama dengan Datuk Ahmad Said. Hanya menuntut pilihan raya bersih. Tak apalah kalau UMNO kata begitu. Kenapa polis juga pergi kata begitu? Artinya polis telah disalah doktrin oleh pemimpin-pemimpin mereka. Betul ke tak? Betul. Inilah kebaman nak betul balik bila dapat Putrajaya nanti. Tak boleh. Kerajaan adalah kerajaan, polis, tentera adalah polis dan tentera. UMNO adalah UMNO, UMNO political party. Hadirin sekalian, UMNO tengok political party, dia kalah di Kelantan dah 20 tahun. Bangunan dia pun dah jual lah. Pemuda kita yang beli bangunan dia. Kalau UMNO kalah di pangkat persekutuan, PWTC itu lelong dah tuan-tuan. Lelong. Hadirin sekalian, ini benda yang orang macam Tan Sri Kadir Syekh Fadil, orang macam Datuk Fauzi Syahri melihat benda-benda ni. Dia nampak kerosakan telah melampau. Time untuk saya join parti lain
untuk kalau ambil alih pemerintah perbaiki semula keadaan yang telah rosak ini. Saya ingat polis pun banyak malam ni datang kenal Datuk Fauzi Syahri ini. Sebenarnya banyak lagi anggota-anggota yang lain, bekas-bekas lah yang penjen. Tunggulah kita umum seorang-seorang. Hadirin yang dihormati sekalian, kenapa lihat jadi begitu? Kerana nak baiki BN daripada dalam tak boleh. Ada juga mimpi UMNO jumpa saya, kamu idea banyak, masuklah dalam, tolong baiki. Saya kata tak boleh, Anwar Ibrahim masuk dah. Dia keluar cari pintu tak jumpa. Pandang lebam mata cari pintu dia. Tan Sri Kadir Syekh Fadil, saya berkunjung rumah dia, bincang dengan dia. Masa tu dia UMNO lagi. Sebab saya ahli parlimen, dia menteri. Bila dia pencen, kami berkawan terus. Dia kata, mak, lah ni menteri-menteri ni curi juta-juta, bilion-bilion. Isteri-isteri menteri ni dia kata pergi shopping luar negara 3-4 minggu sekali bawa duit 300,000, 400,000. Shopping di Lyon, di Paris, di Australia. Saya pun tak mampu bila bini saya minta duit sekali nak pergi shopping 300-400,000. Saya kata menteri-menteri sekarang duit mana? Tan Sri, curi. Kemudian dia terus cerita lagi, misalnya dia kata projek nak buat landasan berkembar daripada Ipoh pergi ke Padang Besar, Semenanjung dah lulus dah kepada satu syarikat dari negeri China, nilai dia 6 bilion. Kemudian Pak La berhenti, naik Najib Tun Razak, secara diam tak bawa ke kabinet, dia lulus pada syarikat lain 12 bilion. Artinya wang negara kita di situ saja hilang 6 bilion. Mana nak ada duit? Tonton tengok. Saya beri contoh. Dulu ada bintang filem yang terkenal di Hollywood, namanya Sophia Loren. Mama tahu? Sophia Loren ni cantik lah. Saya ingat belum ada tolak banding sampai dekat hari ini. Bibir bak delima merkah, hidung bak seludang, dahi bagaikan bulan penuh, pipi bagaikan pauh dilayang, kulit bagai telur dikupas, leher jenjang, rambut mayang mengurai, pinggang bagaikan kerengga. Itu Sophia Loren. Bila dia sebut begitu ada pengen nak balik hero, nantilah dulu. Awal lagi. Hadirin sekalian, bila dia umum dia nak kahwin, orang tunggu lelaki handsome mana nak jadi suami dia. Waktu tu yang hebat-hebat di antaranya Rock Hudson, Clint Eastwood, Richard Burton, ni yang cantik-cantik, yang handsome lah lagi. Kemudian tiba-tiba dia umum bakal suami dia, perut buncit, pendek, botak. Kenapa tadi sekalian? Suami dia tu hari pertunangan hadiah sebuah pulau. Botak pun botak lah dapat pulau. Buncit pun buncit lah. Pengarah filem Carlo Ponti. Sama lah di Malaysia sekarang. Menteri tu pendek daripada Sabah. Boleh hadiah 4 bulan 1,5 juta kepada artis, pendek pun pendek lah. Bagi kita tadi sekalian, bukan soal dia bercinta dengan siapa, arti mana itu hak dia. Tapi mana dia ambil duit boleh hadiah 4 bulan 1,5 juta. Tapi afdal ini sekarang SPRM sedang siasat ni, yang report driver dia. Betul, saya heran. Saya ni agak taklah bodoh sangat. Dia jumpa artis di airport selalu, seorang pun tak kenal. Sebab apa kita nak ajak makan di Kentucky Fried Chicken, nak buat apa? Cuba boleh breakfast di Jakarta, lunch di Manila, kemudian esok pula supper di Bangkok. Kalau kita dia mau lah. Ini pendek pun pendek lah. Hadirin sekalian,
Ini Tan Sri Kadir Syed Fadil, dia cerita bagaimana. Saya tanya, Tan Sri dulu tak curi kan? Dia kata kami dilatih oleh Tengku Rahman, dilatih oleh Husin On. Kalau nak duit lebih, kami meniaga. Curi wang rakyat, tidak. Sebab itulah dia tak tahan, akhirnya dia keluar daripada UMNO, dia ceramah setiap malam. Mau tak Tan Sri Kadir Syed Fadil kita bawa ke Tawau ini? InsyaAllah kalau ada masa dia akan datang. Kami nak offer apa pada dia? Dia duit banyak daripada kami. Tapi dia sekarang dia tak boleh tahan dan tengok bagaimana wang negara dibazirkan. Cuba tuan-tuan lihat kes beli kapal selam. Ini yang Najib cari tarikh pilihan raya tak jumpa. Satu bersih, tiga. Dia jawab tak lepas. Kemudian pula sekarang ni nama dia pula naik di Perancis. Surat dah keluar, iaitu dia minta 1 bilion US dollar untuk diberi kepada Peri Mekar yang kepunyaan syarikat Razak Baginda. Kemungkinan dia akan dipanggil untuk bicara di Perancis. Kalau tak pergi, kalau dikeluar Safina macam mana? Sebab itu Mahyudin Yassin sekarang dia bersih tiga, dia tak komen. Sebab dia perlu tunggu bila orang tua ni nak bonding. Najib bukan tua, umur dia sama saya, lebih kurang lah. Tapi oleh kerana dia masalah teruk, berat, bau mengikul, berat lagi Rosmah. Ini yang dia berat. Sebelum saya lupa, saudara sekalian, sebelum majlis kita tamat, panjanglah dan sikit lagi saya akan beri penerangan. Saya lancarkan kutipan derma. Lupa pula dah. Derma untuk tuan-tuan beri sumbangan kepada perjuangan kita, termasuklah aktiviti-aktiviti kita yang tuan-tuan lah yang akan biayai. Para petugas bertemu dengan setiap mereka yang hadir untuk menerima sumbangan pada malam ini. Berilah banyak pun tak apa, banyak pun tak apa. Kita tak kisah sampai sekalian. RM50 pun boleh, RM100 pun tak apa. Jadi itulah kadar yang ada orang Sabah kaya, yang miskin orang Kelantan. Orang Kelantan ni tak pandai merintah tu guru kan, pakai keplekat, serban. Di sini semua orang merintah hebat, rakyatnya kaya. RM50 pun boleh, RM100 pun tak apa. Kutip saya akan terus beri ucapan sedikit lagi. Hadirin sekalian, kita lihat dalam kes pembelian kapal selam. Kenapa Atan Tuya dibunuh? Atan Tuya ni klasik kapal kan? Dia bawa kapal tak betul kan? Kenapa dia dibunuh? Pelik ke tak? Kenapa bunuh Atan Tuya yang cantik tu? Kalau tak mau, beri kat kita. Siapa bunuh Atan Tuya? Untuk pengetahuan orang Sabah tahu kan? Siapa bunuh? Polis. Seorang inspektor, seorang korporal. Polis boleh tak bertindak tanpa arahan? Boleh ke tak? Siapa arahkan polis bunuh Atan Tuya? Persoalan tergantung. Tak tahu. Kalau filem Hindustan, filem ini tak selesai sehingga munculnya Inspektor Sahab. Inspektor Sahab akan buat siasatan dan akan dedah pada rakyat India. Siapa arahkan polis bunuh Atan Tuya? Mau tak filem Atan Tuya ini disiapkan? Mau ke tak? Kalau mau, kita kena ambil alih Putrajaya. Kita akan siasat semula dan Bamat sanggup jadi pengarahnya. Sebab tergantung. Mongolia ni jangan main. Negeri Cina yang besar tu, dia buat tembok 2000 kilometer. Tak mau bagi Mongolia serang. Mongolia ni ganas dan kuat. Cina yang kuat tak berani lawan Mongolia. Malaysia berani bunuh Mongolia. Nak mampu. Soalnya hadirin sekalian, bila corruption dia akan terlibat sampai ke peringkat pembunuhan. Sebab itu anak-anak muda hadir banyak himpunan bersih 3.0. Mereka tengok sendiri, mereka tahu zaman internet. Kita lihat Tajudin Ramli hutang beratus juta, kerajaan hapus kira. Pelajar saya tak bawa surat mahkamah tu. Dia hutang 1,000, lambat bayar, naik itu cukai ni jadi 5,000.
5.000 hutang karena belajar didakwa di mahkamah.